أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب والثواب آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin. Moga-moga Allah Ta'ala berkati, rahmati dan redai insya-Allah Ta'ala. Dan sebelum kita mulakan pengajian kita, insya-Allah kita niatkan bacaan Al-Fatihah ni buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga guru kita yang karang kitab ini iaitu Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, juga untuk tuan-tuan jika ada yang dah meninggal dunia, saudara mara ahli keluarga, tolong niatkan macam saya, ada arwah mak saya Haji Mahadiji dan pak mertua saya yang dulu khidmat di masjid ini, ya, iaitu Haji Izzuddin bin Abdul Hamid. Kita baca Fatihah sama-sama untuk mereka insya-Allah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Syukur kepada Allah, terima kasih diucapkan, ya, dan insya-Allah, ya, beginilah cara kita mengingati mereka yang telah meninggal dunia, ahli keluarga kita atau orang yang berjasa kepada kita, ya, senantiasa kita bacakan Al-Fatihah. Terima kasih kepada pihak masjid kerana telah usaha untuk fotokopi kitab ini. Masya Allah, tabarakallah, cantik, ya. InsyaAllah seronok kita tengok kitab ini, seronok dia foto stik macam ni, cantik, binding, subhanallah. Moga Allah berkati jamaah, dan khususnya pimpinan Mujahidin Darul Ansarut. Baik, kita dah masuk kepada pelajaran ataupun muqaddimah pada kuliah yang lepas, ya, dan istimewanya saya sebutkan pada muqaddimah ni adalah tulisan Al-Habib sendiri. Yang cetakan ni, kalau tabak ni memang cetakan dia cetakan yang apa kita sebut sebagai printed lah, semua printed, semua printed, printed, yang ni printed, tetapi hak ni memang tulisan Tuan Guru Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri sendiri. Hak ni kalau boleh tengok, masya-Allah, tabarakallah. Jadi barakah kita dan nuskhah yang barakah. Baik, kita dah bahas kuliah lepas dan doa, dan insya-Allah kita masuk. Dan daftar isi kita boleh tengok sampai 38, dan kita masuk kepada pelajaran yang pertama. Terima kasih juga, saya tengok ada yang telah pun highlightkan ada kesalahan, bukan kesalahan, ada yang sebenarnya ada yang bahasa lama. Kalau rusak tu RUSAK itu bahasa lama, betul tak? Orang dulu-dulu dia tahu. Tak apa, itu tak ada masalah. Kalau ada kesilapan kita betulkan. Baik. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulum fi darini amin. Pelajaran yang pertama, erti tauhid dan pengambilannya, kita tengok sama-sama. Baik. Pertama, erti tauhid ialah mengesakan. Okey. Mengesakan tu dari mana? Sudut bahasa. Dari sudut bahasa.
Sebab kalau kita mengaji dalam ilmu agama ni Tuan Haji, dia ada dua takrif. Saya bagi satu contoh ni, saya minta perhatian sekejap. Dua takrif. Contoh bang, tadi kita sembahyang, betul tak? Solat, dia ada dua takrif. Dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Boleh faham? Dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Dari sudut bahasa, doa tu maknanya apa? Doa ni adalah doa al-khair. Minta maaf. Salat itu apa makna? Minta maaf ya. Salat itu makna doa al-khair. Doa ke atas kebaikan. Itu maksud solat dari sudut bahasa. Dari sudut syarak apa dia? Ini kita dengar saya bagi Melayu cukuplah. Apa dia? Sekumpulan perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam secara kebiasaan. Boleh faham Kan ada beza sikit. Okey, kalau orang kata puasa pun masuk puasa dari sudut bahasa. Puasa daripada sudut bahasa bermaksud menahan diri, betul tak? Kan Nabi Zakaria alaihissalam bila kata macam mana saya nak dapat ni zuriat, saya dah terlalu tua, isteri saya pun mandul. Maka Allah kata ada tandanya, kamu tidak akan berkata-kata, kamu menahan diri dari berkata-kata selama 3 hari. Yang dikatakan saum itu maksudnya menahan diri. Boleh faham Jadi solat itu maksud dia ad-du'a alal khair, doa ke arah kebaikan ji. Dari sudut syarak atau istilah apa? Sekumpulan perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam secara kebiasaan. Okey. Agak-agak kita lah pada hari ini, kenapa dikata secara kebiasaan? Biar saya terangkan insya-Allah. Kerana ada solat di luar daripada kebiasaan. Ada tak solat luar daripada kebiasaan? Ya. Berapa? Ada 3 keadaan. Alhamdulillah. Ya, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama apa dia? Solat orang bisu. Bang, solat awak bisu ada tak dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada ke bunyi? Tak ada. Betul tak? Orang bisu dia tak ada. Tak ada bunyi. Itu makna solat luar dari kebiasaan. Itu nombor 1. Nombor 2, solat orang kena ikat. Betul tak? Orang kena ikat, dia boleh qiyam tak ji? Bang boleh qiyam tak? Dia boleh bangun tak? Nak rokok tak boleh Nak sujud sebentar lagi kalau kena ikat kat tiang. Betul tak? Jadi itu dikatakan solat di luar dari kebiasaan. Yang ketiga apa dia? Solat orang bisu yang kena ikat. Faham Itu di luar daripada kebiasaan. Sebab dah lah dia bisu, suara pun tak ada, betul? Dan dia kena ikat. Bila dia kena ikat, tak boleh nak angkat takbir, nak qiyam, nak rokok, nak sujud semua. Jadi nampak tak? Sebab tu dikatakan maksud solat itu sendiri sekumpulan perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Secara kebiasaan. Okey, hari ini kita dapat dah sikit-sikit takrif, betul? Puasa apa makna, betul? Solat apa makna? La ni pada hari ini kita nak tengok takrif apa nama bang? Boleh bang? Kita ada ni bang. Bang kena tengok ni bang. Silakan bang. Pasal depa ada wakaf bang, abang kena ambil jugalah. Tolong. Terima kasih bang minta maaf bang kitab ulama ni bang kita pegang pun barakah. Percaya bang? Percaya tak percaya? Abang besok pagi bang tengok kehidupan kita jadi macam mana. Baik. Erti tauhid ialah mengesahkan. Makna kata satu. Jadi mengesahkan tu apa makna tu Haji? Tengok iaitu mempercayai Allah Esa atau satu. Jadi mempercayai itu berapa peratus? Siapa tahu? Saya ingat semua tahu.
Catatan dia mempercayai itu 100%. Berapa peratus ni? 100%. Tak boleh kurang. Sebab itu yang di sini dinamakan yakin. Percaya. Saya percaya kepada abang. Berapa peratus? 100%. Apa makna 100% tu bang? Yakin. Sebab itu ulama kata yakin ini ada 3. Muka surat 1 bang. Ya. Yakin ini ada 3, iaitu apa dia? Ilmul yaqin, kemudian ainul yaqin, yang ketiga haqqul yaqin. Apa dia ilmul yaqin? Selalu kadang-kadang tutup guru dia bagi contoh buah-buahan. Tadi pagi saya bagi contoh banjir. Pasal pondok kami, mungkin ada tengok Facebook saya, pondok saya banjir di Meru. Orang yang kalau didengar berita banjir, itu dinama ilmul yakin. Betul tak? Nampak, kata tahu Meru banjir. Pusat pengajian saya Meru banjir. Kalau ainul yakin bang, dia nampak, dia nak masuk Meru. Macam tadi kita nak masuk kan, tak boleh lepas. Pasal apa? Pasal air sudah naik. Kalau surau depan tu dah sampai dada. Belakang, ujung jalan nak masuk pondok kami dah sampai lutut ataupun paha. Tempat kami lebih kurang betih ke lutut. Itu yang apa, rak-rak kitab tu hak bawah habis semua, dah tak boleh selamat dah. Habis 9 kitab kita hancur. Baik, itu ainul yakin, betul? Tapi orang yang mengalami banjir tu, tiba-tiba dia tidur, tiba-tiba air bergenang. Ada dia berkata begitu, Ustaz laju sangat. Pasal tiba-tiba air dah masuk rumah. Ada satu Cina, ada satu uncle, masa saya servis kereta baru ni, 2 hari lepas, dia kata, Ustaz, dia kata, saya ingat tak masuk lagi rumah, dia kata. Pasal rumah dia di Seri Muda. Saya ingat tak masuk lagi rumah saya tidur. Pukul 3 saya dengar bunyi macam air. Kan, saya tengok-tengok, sudah air sudah masuk. Dan kaki dia mesti nak turun bawah kan. Kan dia duduk atas, takkan dia duduk atas kan. Dia mesti turun bawah. Jadi kaki dia kena kalau ada air banjir. Apa dia? Itulah apa dia? Haqqul yakin. Confirm banjir. Boleh faham? Itu saya nak bagi perumpamaan saja, supaya nak bagi faham saja akal kita. Begitulah kalau orang yang ilmul yakin. Kita mengaji sifat 20 ni. Ainul yakin, haqqul yakin. Ainul yakin, kita tengok kebesaran Allah, ciptaan Allah, kuasa Allah. Kita tengok COVID cukuplah. Benda kecil lah. Dia bagi COVID satu nama, lala ni jadi nama apa benda? Apa nama dulu, beta, gamma, benda semua kan. Lala jadi omikron, macam-macam apa, betul tak? Hak satu saja. Dia asal satu dah. Ya. Katalah mereka duk buatlah apa benda semua, kata konspirasi, tapi hakikat kejadian itu daripada Allah ataupun tidak? Ini pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Betul tak bang? Hakikatnya daripada Allah ataupun tidak? Allah beri izin ataupun tidak? Iya. Kalau Allah tak bagi izin, sebab tu kita duk baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Kita baca. Kita baca pasal apa kita baca? Kita yakin Allah Ta'ala tidak akan memudaratkan sekiranya Allah tidak izin. Baik. La ilaha illallah. Itu satu. Kita percaya Allah itu satu, esa, tunggal, tiada yang lain. Baik. Ilmu tauhid ialah pelajaran-pelajaran yang membahaskan tentang rukun-rukun iman. Tadi kan cerita tauhid saja. Hak ni kita cerita tentang ilmu tauhid. Boleh faham ya? Hak ni kita fokus pula. Fokus kepada ilmu tauhid. Apa dia ilmu tauhid? Tengok tok guru kita kata. Pelajaran-pelajaran yang membahaskan tentang rukun-rukun iman yang 6 perkara. Baik. Kita biasa dengar rukun, betul tak bang? Rukun kita biasa dengar. Apa makna rukun?
Bagi yang mencatat, bagi yang nak menghafal, bagi nak faham, ini kita bagi maksud. Maksud rukun apa dia? Bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Ini saya bagi, nak catat silakan. Saya ulang sekali lagi ya. Apa makna rukun? Biasalah kita dengar. Makna rukun apa dia? Bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Tu bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Titik di situ. Sambung. Tampaknya tiadalah perkara tersebut. Ini saya ulang sekali lagi. Hari ini pengajian kita tu yang kita nak fahami. Yang pertama, berkitab. Sebab tu kita ada kitab kita, kitab wakaf kita. Yang kedua, bersanad. Sebagaimana yang saya belajar kitab dengan Syekh Abu Zaki, dan beliau adalah anak murid kepada Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Yang ketiga, bersistem. Saya akan bagi catatan ilmunya satu persatu. Baik. Apa maksud rukun? Ataupun disebut sini rukun-rukun arkan. Dari bahasa Arab arkan, jamak kepada rukun. Maksud rukun, bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara, tanpanya tiadalah perkara tersebut. Baik. Macam mana nak faham ni? Kita kembali kepada solat kita. Kalau dalam solat kita kan ada berapa rukun semuanya? Secara mu'tamad mazhab kita Syafi'i, iaitu 13. Berapa? 13. Kalau dalam kitab Safinatun Najah sebut 17, ada kitab lain sebut 21, 23, tetapi mu'tamad mazhab kita secara disepakati iaitu 13. Seperti mana dah sebut dalam Matan Zubat Ibn Ruslan. Baik. Jadi bila sebut rukun-rukun iman yang 6. Okey, pengajian kita ni kita ada pergi ke belakang dan fast forward sikit. Cuba buka muka surat 3. Sorry. Tak payah 3, tak payah 3. Muka surat 2 saja, 2. Muka besar ni tak payah 3, 2. Sorry, 2. Cuba tengok muka surat 2. Sebab tu ada kalanya kita tak payah ulang dah, kan? Sebab apa? Saya nak syarahkan iman ni. Apa makna iman? Tengok dekat situ dah sebut. Iman ialah percaya dari sudut bahasa, iaitu percaya akan adanya Allah. Ini makna iman bang. Kalau orang tanya kepada iman tu benda, iman dari sudut bahasa bermaksud percaya. Dari sudut syarak atau istilah, percaya akan adanya Allah, yakni wujudnya Allah. Ada ni bahasa Melayu, wujud bahasa Arab, betul tak? Yang kita mengaji Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Tu wujud yang kita mengaji itu, tu yang imannya. Sebab dikatakan iman, percaya akan adanya, apa dia? Allah, mana wujudnya Allah, serta apa dia? Membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham jadi tak payah tulis lah. Kalau tak nak tulis pun tak apa, pasal kita kena masuk situ. Boleh faham poin-poin saja. Cuma maksud rukun itu jelas. Kan ada 6 perkara, betul tak? Betul ada 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kemudian, percaya qada dan qadar. Adakah ulama mereka yasa benda ni? Tak. Ada hadis. Tengok hadis tu. Hadis muka surat 2 tu. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini pun tulisan Al-Habib sendiri. Untung kita dapat tengok tulisan para ulama, para awliya. Bukan kaleng-kaleng ni, itu bukan rezeki kita yang hadir pada hari ini ni. Allah pilih bang. Bukan saya mau. Sebab tu kalau kadang-kadang orang ingat dia buat usaha dia, saya dah buat yang terbaik, saya dah usahakan terbaik, saya dah daripada mula saya dah buat begini. Dah kalau Allah tak izin, betul tak bang? Allah tak izin dah tak jadi. Ada orang dia tak buat halal balai teruk lah, tetapi kata jadi.
Sebab itu kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada siapa? Allah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Dengan nama Allah. Segala puji bagi Allah. Segala hak baik, segala hak buruk hakikatnya daripada Allah. Pasal tu kalau orang faham ni, dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan kecewa. Baik. Rukun iman yang 6 perkara. Maknanya apa? Siapa yang percaya kepada Allah, dia tak percaya Rasul, dia kira beriman tak? Tak dikira. Sebab apa? Rukun itu sendiri maksud dia bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Tanpanya tiadalah perkara tersebut. Jangan salah satu kita tak percaya. Kalau tidak percaya, mana tidak beriman kepada Allah. Wa iyyazubillah. Boleh faham ya? Ini penting. Nampak macam simple je pengajian ini, tapi inilah ilmu yang paling tinggi kedudukan dan paling penting. Tak ada lain dan tak bukan ilmu tauhid. Baik. Kemudian kata pengarang, yang 6 perkara hak tadi boleh catat pada kitab kita. Abang-abang yang ada pen ataupun nak tulis dekat handphone, sila. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Tulis kat situ, tak apa. Hadis ini diriwayat siapa? Imam Muslim. Siapa sahabat Nabi meriwayatkan? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hari ini kita belajar sikit ada tauhid, kita sentuh sikit fiqh, kita sentuh sikit tasawuf, kita sentuh tafsir Al-Quran, hadis. Namun dia punya akar tunjangnya tauhid. Baik. Kata pengarang yang membahaskan tentang rukun-rukun iman yang 6 perkara itu. 6 perkara tadi berdasarkan hadis riwayat Muslim daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan dalil-dalil yang tepat. Apa makna dalil? Buat catat. Sebab ramai orang tanya, tu dalil, bagi dalil, saya mau dalil, tolong bagi dalil. Dia dalil pun dia tak faham. Tu. Macam orang tanya lah, saya nak order kek. Saya nak order kek. Okey, dia nak order kek. Kek macam mana? Kan? Kita tanyalah, kek ada macam-macam kek, betul tak? Ada kek macam ni, ada kek pisang, ada kek butter, ada vanilla. Baik. Kek adalah kek yang macam karipap tu. Pening ke tak pening? Boleh faham tak? Faham tak maksud saya? Betul tak bang? Dia tak faham benda dia tanya. Betul tak bang? Saya cakap ke dia, bang, contoh saya cakap, bang, saya nak kek ya bang. Abang pun tanya saya, kek mana? Kek macam mana? Alah bang, macam karipap. Ustaz ni demam ke? Pergi scan balik. Silap-silap meletup scanner tu. Sebab demam dia teruk sangat. Boleh faham tak? Dia tak faham. Hak tanya dalil tu macam tu lah. Tapi kalau dia penuntut ilmu yang betul-betul benar, nak tahu, memang dia pun memang orang yang ada apa kita sebut sebagai sejarah penuntut ilmu, dia memang bersungguh-sungguh, tak apa. Jadi sebab itu kalau orang tanya kepada kita dalil, kita tengok dulu orang tu, kita tak boleh sebarang, kita tengok. Jadi dia kata sifat 20 dia tak ada dalil. Oh, pandai. Tolonglah siapa hak ada kitab ni, duk belik-belik sambil belik-belik sambil tengok wujud muka surat 6. Tengok main sama-sama muka surat 6, wujud surah Ibrahim 32-34. Lagi Qidam surah Al-Hadid ayat 3. Lagi Baqarah
Ar-Rahman 26, 27. Lagi mana? Mukhalafatuhu lil hawadith. Tengok muka surat 9. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ada dalil tak? Qiyamuhu bi nafsihi. Ada dalil tak? Ada. Cuba tengok muka surat 9, muka surat 10. Alhamdulillah. Ayakallah. Ada dalil. Apa dia? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kita manusia semua berhajat kepada Allah. Wahai sekalian manusia, Allah berfirman, kita semua, kamu semua berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Ta'ala itulah maha kaya lagi maha terpuji. Kita manusia ni lemah. Lemah sangat. Wahdaniyah ada dalil. Al-Anbiya ayat 22 muka surat 10. Qudrah ada dalil. Innallaha ala kulli syai'in qadir ayat 20 Al-Ankabut. Iradah ada dalil muka surat 12. Tengok 12. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Qasas ayat 68. Ilmun ada dalil muka surat 13. Tengok innallaha bikulli syai'in alim. Bahawasanya Allah Ta'ala itu mengetahui akan segala sesuatu yang Allah tahu. Apa yang tersembunyi di sisi Allah? Tak ada. Al-Anfal 75. Sifat hayah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak mati. Sama, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Surah Syuara ayat 11. Basar, muka surat 15. Ada dalil tak? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah, ada di samping kamu berdua. Siapa kamu berdua itu? Nabi Musa, Nabi Harun. Jangan takut, jangan risau, jangan gentar. Apa kata Allah? Asma'u wa ara. Aku maha mendengar, aku maha melihat. Kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar kata. Kalam Allah yang sedia ada, Allah bukakan hijab. Ada dalil tak tuan Haji kita yang dikasihi sekalian? Jangan sangkal. Sebab terang jelas nyata bang, sifat 20 ni sudah ada di dalam Al-Quran. Kita dulu kecil-kecil kita belajar ni ke? Ni kita belajar. Lala ni bila timbul muncul golongan baru ni yang mereka duk olah, dia ubah, dia kata benda ni tak ada sandaran. Kitab yang nipis ini, nipis saja. Nipis. Kalau saya tu dibelah berapa saya tu. Tetapi ilmunya tak tolok banding. Lebih tinggi, tak ada banding. Langit dengan bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi, tak ada banding. Pasal ni ilmu mengenal Allah. Ada dalil tak ilmu mengenal Allah? Cuba tengok muka surat berapa? 3. Tengok 3. Muka surat 3. Apa Allah Ta'ala sebut? Bagi orang yang dia menolak tahlil. Betul tak? Apa tahlil bid'ah? Cuba tengok dekat atas tu. Allah berfirman apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis cerita. Maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu dalil tahlil. Habis cerita. Ini dalil mengaji sifat 20 umum. La ilaha illallah. Pernah tak kita dengar kalam ini? Bukan hadis. Memang bukan hadis. Awwaluddin ma'rifatullah. Ia bukan hadis, tapi kalam Sayyidina Ali tuan Haji. Kalam siapa? Sayyidina Ali. Lepas tu puak-puak ni kata ini bukan hadis, kita tak boleh pakai. Oh, saya nak tanya, Sayyidina Ali tu mengaji dengan siapa? Bang, Sayyidina Ali tu mengaji dengan siapa bang? Rasulullah. Kan?
Ngaji dengan Rasulullah, mana tok gurunya Rasulullah, mana kalam dia tak boleh pakai. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tadi kan hadis kan. Sayyidina Umar yang meriwayatkan Sayyidina Umar, yang mendengarnya Sayyidina Umar. Riwayat ke kita, betul tak? Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua sahabat Nabi yang mulia. Jadi walaupun bukan kata-kata Nabi, awwaluddin ma'rifatullah tu, kalau dalam kitab Zubat dia sebut awwalu wajibin 'ala al-insani ma'rifatu ilahi biistiqani. Dalam matan Zubat mukadimah pada Usuluddin sebut awal bagi orang awal kewajiban bagi seorang insan adalah mengenal Allah dengan dia yakin, percaya Allah dengan dia yakin berapa peratus? 100%. Jadi awwaluddin ma'rifatullah, walaupun kalam daripada Sayyidina Ali diambil daripada mana bang? Ni, betul tak? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Sebab tu kita tak boleh main sanggah-sanggah. Siapa kita? Siapa kita? Imam Ahmad bin Hanbal hafal berapa hadis? Siapa tahu? Imam Ahmad bin Hanbal hafaz berapa hadis? Siapa ingat? Siapa tahu, mungkin tak tahu. Siapa ingat, mungkin dia ingat. Berapa agak-agak bang? 10,000? 11,000? 100,000? Berapa agak-agak? 50,000? Berapa Imam Ahmad bin Hanbal hafaz hadis? Berapa? Imam Ahmad bin Hanbal hafaz hadis 1,000,000 hadis. Sejuta. Tok guru dia siapa? Imam Syafi'i. Tok guru Imam Syafi'i siapa? Siapa tok guru Imam Syafi'i? Imam Malik. Siapa Abu al-Madhab? Kalau ulama kata bapa segala mazhab siapa? Imam Abu Hanifah. Siapa kita nak mengatakan mereka betul tak? Tak payah ikut mazhab pak dia kata. Siapa salah? Dia pun yang salah. Pasal mereka ulama ni mulia, jangan kita hina mereka. Orang lain ni tak kenal diri, tak tahu diri, dia tak tahu. Dia berapa banyak hadis dia hafal? Muhaddis ialah hadis, tak hadis. Hadis bukan muhaddis. Muhaddis. Boleh faham? Hadis tu yang masuk komputer tu, tu lah. Tak ada depa apa-apa. Masya-Allah. Boleh faham Selesai. Kita kembali kepada muka surat kita nombor 1. Untuk membulatkan i'tiqad, nak kat masuk tadi. Apa maksud i'tiqad? Pegangan hati. Buku surat berapa? Kita kembali buku surat 1. Kenapa saya bagi hak depan belakang overview je, overview. Pasal kita nak anticipate nak kitab ni. Seronok dia kitab ni. Masya-Allah. Iya, ini ni ilmu yang paling tinggi kedudukan. I'tiqad apa makna? Catat, pegangan di dalam hati. Tu. Baik. La ilaha illallah. Okey. Atau kepercayaan kita kepada Allah dan kepada ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi yang akhir, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, habis Nabi Isa tu macam mana? Dia akhir ke tak? Tak. Nabi yang akhir ni masukkan ni, catat. Tolong catat, yang diutuskan oleh Allah. Itu maksud Nabi yang akhir. 3 minit lagi dah. Itu maksud Nabi yang akhir. Apa makna? Nabi yang terakhir diutuskan. Itu makna dia. Boleh faham Dah tak ada persoalan lagi lah. Nabi Isa. Nabi Isa tu ditangguhkan ajal. Antara tugas baginda untuk bunuh Dajjal. Dajjal ni ada ke tak? Ya, dia ada. Antara cara kita nak menepisnya fitnahnya, baca surah Al-Kahfi 1 hingga 10. Satu riwayat. Satu lagi riwayat 100 hingga 110. Satu lagi riwayat hadis, iaitu mana-mana 10 daripada ayat surah Al-Kahfi. 3 riwayat hadis. Baik. Hafal kita, baca kita, ada dalam dada kita. Memang itulah sebagai perisai untuk menangkis fitnah Dajjal. Baik.
Jadi Nabi yang terakhir siapa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tu yang ditangguhkan ajal. Hatta Nabi Isa nanti akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patahkan salib, Nabi Isa akan bunuh babi, Nabi Isa akan hapuskan cukai. Semua Nabi Isa buat ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir yakni Sayyidina Muhammad. Saya ringkaskan untuk sebelum kita akhiri kuliah kita. Ada orang kata Sayyidina tu tak boleh kata. Sebenarnya yang mereka gunakan itu, golongan yang mengaku mereka ni ikut Al-Quran dan Sunnah, mereka telah menggunakan hadis yang palsu. Sebab Nabi takkan cakap ataupun bertutur dalam salah tata bahasa Arab. La tusayyiduni itu, jangan panggil ku sayyid, itu adalah hadis yang palsu. Itu kita kena faham. Ini disebut dalam kitab-kitab. Kalau siapa tak percaya, kita boleh, kita tunjuk kitab, tak ada masalah. Kita tak ada takut siapa-siapa, hanya Allah saja. Tapi biasa mereka takkan berani lepas sembahyang. Memang mereka tak cari pasal apa. Mereka tahu mereka tak ada hujah. Ulama kata ada 4 sebab yang boleh dipanggil sayyid. Yang pertama, ketua suatu kaum, betul? Yang kedua, ketua turus ketenteraan. Yang ketiga, orang yang memiliki kesabaran yang tinggi, sifat halim. Yang keempat, orang yang menjadi tumpuan masyarakat, walaupun dia bukan dilantik menjadi ketua. Ulama sebut dalam kitab Nailur Rajak, dia ada sebut jelas, siapa-siapa ada 4 ciri ni, salah satu saja, bukan semua-semua tu, salah satu saja layak dipanggil ketua kita, penghulu kita, tuanku kita, boleh kita panggil. Bos kita, boleh. Apatah lagi Rasulullah 4 ciri ni ada tak? Baginda lah ketua kaum, ketua turus ketenteraan. Baginda Nabi mempunyai kesabaran yang begitu tinggi, dan baginda Nabi tumpuan masyarakat, bukan saja umat. Keempat-empat itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu itu kita berhenti kat situ. Kita berhenti di situ dan kita akan sambung lagi pengajian kita insya-Allah taala. Tolong tanda mana kita berhenti nak, ya, dekat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh panggil. Jadi kitab wakaf boleh letak di tempat yang disediakan. Kalau ada siapa nak peribadi, nanti boleh jumpa saya, boleh akan datang, saya bawa insya-Allah. Ini dah diwakafkan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.